Macam ni kena ingatkan tak tu you all kena record sendiri lah ni. Saya record ni. Kadang saya dah record lepas tu saya lupa nak save kan. Lepas tu tak share. Saja je kan. Alright. Tak apalah, kita record lah untuk dia. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Banyak kali dah Assalamualaikum So kita akan mulakan topik yang seterusnya pada minggu ini adalah berkaitan dengan unjuran ortografik. Siapa pernah belajar unjuran ortografik sebelum ni? Siapa yang ambil lukisan sebelum ni dia tahulah ataupun apa tu? Subjek apa tu sekarang pagi tu? Kan? Berkaitan dengan berkaitan dengan lukisan teknikal dan geometri ini dia akan tahulah unjuran ortografik yang mana kita ada satu objek kita ada satu objek dan kita terjemahkan objek tersebut untuk melihat dia punya pandangan pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan pelan pandangan atas lah. Pandangan pelan tu pandangan atas lah pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan hadapan. Jadi itu adalah secara uh, tentang apa itu unjuran ortografik. Unjuran ortografik. Are you sure to cancel the setup? Yes. Suka hati je. Sekejap lagi kan dia hilang ni Alamak Sekejap Okay, alright. Okay, so dia punya prinsip unjuran dia basically dia pecah kepada dua lah iaitu unjuran kita panggil sudut pertama. Ini secara teoretikal je baru unjuran sudut pertama dan juga unjuran sudut ketiga unjuran sudut ketiga. Mungkin kita tak berapa nak faham lah dia letak simbol-simbol ni apa benda ni sebenarnya. Nanti dia akan letakkan penerangan unjuran sudut pertama dan unjuran sudut. Kita bear in mind benda tu dulu lah So bila kita kata ada unjuran ortografik, dia mesti ada sama ada unjuran sudut pertama atau sudut ketiga. Yang selalu kita guna adalah sudut ketiga lah. Nanti saya akan tunjukkan. Dan apabila kita diberikan satu bongkah objek ataupun satu objek lah satu bongkah objek, kita akan dapat melihat dia punya pandangan hadapan, dia punya pandangan sisi dan juga pandangan pelan. Kalau ini dia bagi dalam bentuk isometri lah pandangan yang bersifat macam 2D lah isometri. Dia akan ada pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan pelan tu akan diterjemahkan lah dia akan tunjukkan. So kalau kita nak imagine kalau ada satu objek bersifat 2D macam ni atau kita panggil 3D ke ni 3D yang 2D 3D yang 2D ni 2D lah sebenarnya walaupun nampak macam ada 3 dimensi uh, pandangan hadapan ni yang kita nampak adalah B dan F kalau kita pandang daripada sini kita akan nampak pandangan B dan juga pandangan F F ni lah muka yang pandang ke sini ada pandangan sisi ni kita akan nampak banyak lagi lah iaitu kalau siapa boleh bantu ni kita akan nampak mana kalau pandangan sisi kita pandang daripada sisi ni kita akan nampak apa kita akan nampak apa kelas kalau kita pandang daripada sisi Doktor, ya boleh share ke? dah share dah Tak ada pun. tak keluar oh ya shot sendiri kejap share nampak tak Baru nampak. baru nampak patutlah diam aja tenang aja semua kan B dan F okey pandangan sisi kita akan nampak muka mana kita akan nampak face yang mana IGC. IG dan C lah senang saja kan dan kalau kita kata pandangan pelan dia kita akan nampak apa pandangan atas AEDH. A, E, D dan juga H jadi itu dia punya prinsip lah bagi sebuah unjuran ortografik dan dari segi teoretikalnya dia terangkanlah perbezaan antara unjuran sudut pertama dan juga sudut ketiga. Jadi kalau kita lihat dekat sini yang dikatakan sudut pertama tu kalau ada satu objek di tengah ni contohnya yang ni kan ada satu objek di tengah tu kalau diunjurkan objek tersebut dia akan ada setengah buku dia akan letak macam side by side benda ni cube ni kan jadi dia akan suluh kalau disuluh tu dia akan project ke sini contoh dia pandang daripada sini dia akan project kat sini dia pandang daripada sini dia akan project dekat sini pandang daripada atas dia project ke bawah dan kotak tu dibuka dan kotak tu dibuka kita bayangkan kotak tu dibuka dia akan dibentangkan dia akan jadi macam ni
Dia akan jadi macam ni. Ini kotak ni dibuka, yang ni dia letak, saya kalau boleh conteng sikit pen ha. Ni surface yang ni kan, dia suluh daripada sini, dia suluh daripada sini, dia suluh daripada sini, dan dia suluh daripada atas. Macam itulah, seolah-olah kita lihat daripada atau suluh tu maksudnya lihatlah daripada arah tu, dia akan terbentuk dekat belakang tu kan. Saya panggil suluh, sebab tu saya panggil suluh dia akan terbentuk di bawah tu kan. Dan kotak tu kemudiannya dibuka. Macam itulah. Ini dia buka ke sana kan. Ini dibuka ke sini. Ini dibuka ke bawah. Ini dibuka ke bawah. Jadi dia akan jadi macam yang bawah ni lah. Dia akan jadi yang macam bawah ni. Ini adalah unjuran sudut pertama. Manakala bagi unjuran sudut ketiga, tapi kalau dia punya prinsip dia nanti apabila kita melukis nanti dia punya 45 degree dia dekat sini untuk yang projection line projection itu dia akan dekat situlah. Tapi kalau unjuran sudut ketiga, dia akan suluh ke atas, dia akan suluh ke belakang macam tu, dia akan suluh ke sini, seolah-olahnya lah, seolah dipandang macam tu kan. Soalan dipandang macam tu ataupun disuluh pandang yang ini pandangnya yang ini, nanti salah salah pula istilahnya, disuluh lah seolah-olahnya disuluh begitu jadi dia akan terbentuk dekat sini lah, ni dia punya 45 degree dia tu nanti, dan objek tu kita akan nampak dia punya sisi dan dia punya pandangan sisi dan juga pandangan hadapan dia tu di bahagian bawah ni lah ni pandangan atas ni di bawah kalau ini pandangan atas ni di atas jadi itu beza antara sudut pertama dan juga sudut ketiga secara prinsipnya lah. Tu dia tunjukkan lah lukisan tersebut apabila dibentangkan dia akan dapat begitulah. Senang kalau nak fikir kompleks sangat, sebenarnya tak payah fikir kompleks sangat pun macam mana sekejap. Sebenarnya kita kalau kita unjurkan pada garisan-garisan ni, dia automatik akan dapat sebenarnya. Kalau kita buat garisan ni, kita unjurkan, dia akan automatik dapat. Titik-titik tu akan dapat, akan bertemu pada titik yang sepatutnya lah apabila dipindahkan. Jadi ini dia punya teori, tapi apabila kita buat secara praktikalnya, kalau kita unjurkan secara betul pandangan sisi, kedudukan pandangan sisi, hadapan dan atas tu, kita akan dapat objek-objek tersebut kita akan dapat objek-objek tersebut. Dia punya prinsip beginilah apabila kita lukis, tengok dia minta sama ada dia minta kita buat unjuran sudut ketiga atau sudut pertama. Kalau sudut ketiga, automatik lah kita tahu pandangan atasnya di situ, hadapan di bawahnya, di sisinya dia adalah di kanan kalau dia minta sudut pertama, 45 degree-nya selalunya di bawah kan. Pandangan hadapannya di atas, di sisi tu di kiri, kemudian atas bawah tu adalah pandangan hadapan juga pandangan atas Jadi itu adalah dia punya teoretikal lah secara umum. Ni yang tadilah yang dibentangkan tadi. Alright. Ini adalah pencontoh ini adalah pencontoh. Dia bagi satu pencontoh. Lama mengganggu pula ni Okay. Dia bagi pencontoh dekat sini. Rajah 2 menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi satu objek A. Sorry, lama hilang. Bagi satu objek A. Ni objek A lah walaupun ada simbol A ni ingat salah tu Rajah 2 menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi satu objek A. Ni objek A ni ni objek A. Ini pandangan ortografik sudut ketiga ke pertama ni kelas? Ni unjuran sudut ketiga ke sudut pertama ni kelas? Ketiga. Ni sudut ketiga lah sudut ketiga. Namakan jenis unjuran yang diberikan tu. Dia kata itu adalah sekejap. Unjuran sudut ketiga dan lukiskan simbol unjuran. Tak payahlah yang ini yang ini teoretikal lah lagi Ini adalah sudut ketiga. Yang ini adalah sudut ni senang saya dah terangkan tadi kan. Ni boleh jawab dah ni kan. Ni sudut pertama lah ni tak payah tanya lah ni senang. Ni sudut pertama. Ini dia punya simbol unjuran tersebut dia terbalik kan dengan yang tadi kan. Bulatnya di kiri, yang ni di kanan kan. Macam tu. Alright. Okey, Rajah 4 menunjukkan 2 pandangan ortografik bagi objek A. Lukis objek A lagi. Confusing sebab ada simbol A kat situ lukis dan labelkan pandangan atas bagi objek itu, tunjukkan garisan unjuran. Ini kalau kaedahnya begini, maka nanti masa kita lukis tu nanti kita kena buat
kena buat garisan, apa tu kita panggil? Uh, Garisan unjuran lah garisan unjuran. Kita kena buat dekat kita punya kertas tu nanti, kita kena bahagikan kepada 4 bahagian dekat dekat kertas kita tu, kertas A3 kita tu kita kena bahagikan kepada 4 bahagian, 4 kotak lah. Selalu tips yang saya buat, saya buat masa saya belajar-belajar dulu pun, kita akan sediakan sedikit ruang sebenarnya apabila kita nak lukis. Ini saya tunjuk dulu gambar ni. Saya tunjuk gambar. Ini nampak macam very direct kan? Macam ni kan? Alamak, saya nak kena demo juga ni rasanya ni. Kertas lukisan kita tu, ni kertas lukisan kita kan? Cantik kertas lukisan ni. Kertas lukisan kita ada border. Katalah tu border saya lah. Tak apa nak nampak sangat kan? Ada border kan? Bila kita nak melukis nanti, yang kertas lukisan ni bahagikan kepada 4 bahagian. Bahagikan kepada 4 bahagian. Ni jangan buat pakai garisan binaan pula. Garisan objek, garisan binaan pun memadai. Tapi 4 bahagian tu pecahkan kepada 4 macam itulah. Ni sama. Kotak 1, 2, 3, 4 ni sama. 1, 2, 3, 4 ni. Ni sama. Dia punya keluasan dia sama. Selalu yang saya buat secara praktikalnya, ni kalau saya boleh tunjukkan garisan saya yang ini, garisan saya yang ini ni, yang tengah tu adalah di sini. Di sini. Garisan saya tu. Ni kat sini dia tak lukis kan, dia tak tunjuk kan. Tapi masa kita melukis tu saya kena buat macam saya tunjuk ni. Ni garisan kita yang kat tengah tu kan. Kalau garisan lukisan saya yang ini, yang saya tunjuk ni, nampak ni, yang saya pegang ni, yang tu. Garisan yang tu kan adalah garisan di sini, kat tengah ni. Garisan ni, di kertas lukisan kita tu adalah garisan inilah. Alamak, bengkok. Okay, tariklah sampai bawah tu, macam itulah. Adalah garisan itu. Buat yang itu dululah sebelum kita nak lukis nanti, Jadi dia punya yang jarak yang ini ni, jarak yang ini ni selalu kita sediakan sedikit ruang untuk kita dapatkan apa tu, sedikit jarak lah, penjarakan sikit sekitar 1 sentimeter tak silap saya. Dalam 1 sentimeter 1 cm atas 1 cm bawah. Jadi kotak ni dalam mungkin ada apa tu space antara lukisan atas dengan lukisan bawah tu sekitar 2 sentimeter atau lebih sikit macam itulah ikut kesesuaian lukisan kita tu nanti jadi bila kita lukis tak adalah dia rapat dan kita tak tahu panduannya tu dekat mana lukisan tu berada di mana. Kalau kita tengok nota ni dia terus je project 45 degree ni kan. Dia terus buat 45 degree daripada sini, dia terus unjurkan. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak buat secara lebih kemas, mungkin kita boleh tetapkanlah pada canvas pula. Pada kita punya drawing tu, pada kertas lukisan kita tu, kita buatkan ketetapan, letak 1 cm jarak dekat atas tu, 1 cm jarak dekat bawah kan. Yang ini pun sama. Yang ini pun sama. Ni jarak ni. Yang ini kan. Ni 1 cm. Apa benda aku tulis tu tak nampak susah. Jadi yang sebelah sini pun sama jarak yang ini pun lebih kurang jaraknya lebih kurang 1 cm apa benda saya tulis tu. Nampak tak? Fahamlah faham sendirilah macam cacing itu kan. So dia punya jarak ni sekitar 2 cm ataupun 2 cm lah antara objek yang kita nak lukis nanti. Tapi kalau saya lukis macam ni, maksudnya nanti saya ada satu garisan lagi kan dekat sini. Ni garisan binaan memadai. Buat garisan binaan saja sekitar 2 cm jarak dia. Yang ni pun sama macam itulah, lebih kurang lah saya dah lukis tadi macam tak apa nak semenggah garisan binaan buat garisan binaan macam tu. Jadi daripada tengah ni nanti naik 45 degree ambil kita punya set square tu daripada pusat ni nanti pusat ini naik 45 degree. Ni 45 berapa angle dia 45 darjah. Naikkan 45 darjah macam tu. Boleh? Boleh kelas? Jelas tak yang tu? Ada soalan tak? Jelas saya dah terang step by step. Saya tak pergi kepada unjuran tu lagi. Saya cerita macam mana nak buat dulu dekat lukisan kita. Sebab kita nak melukis sekejap lagi.
Kalau saya tak tunjukkan ni, kejap lagi kita meraba-raban kan. Jadi kita setkan dulu kertas kita tu, kita bahagi 4 bahagian, kotak 1, 2, 3, 4 tu biar sama Saya tak kisahlah objek apa pun dia bagi kan. Bentuk macam mana pun, kau nak start lukis, start macam ni dulu Maksudnya bahagikan 4 bahagian, kemudian ambil jarak dalam 1 sentimeter ke 1.5, ikutlah kesesuaian saiz yang kita nak buat tu. Jadi kita dah ada base dekat mana kita punya objek tersebut, dia punya pantulan tu akan lalu atau akan terletak maknanya kita nak lay down dia punya lukisan tu dekat mana. Jadi dia tak adalah rapat sangat ataupun dia tak center ataupun dia bersepah-sepah atau mana-mana atau kertas lukisan kita macam itulah. Kita nak pastikan ianya kemas. Ingat apabila kita buat lukisan dalam lukisan kejuruteraan terutamanya, markah diberi juga berdasarkan kekemasan, di samping ketepatan. Mungkin kita boleh lukis dengan tepat tapi kita lukis dekat ujung lukisannya lepas tu tak tahulah dah apa rupa kan. Ini dah kosong, tak cantik kan lukisan kita. Jadi kita setkan border dia ataupun base dia lah. Ni saya panggil base, saya panggil base Dia punya base dengan dia punya border tu kita dah setkan. Dia akan berada betul-betul di tengah lukisan kita. Yang tu lebih kemas dan lebih cantik lah. 45 degree tu ambil daripada tengah ni Ambil daripada tengah ni 45 degree. Alright. Okey, boleh saya teruskan sekarang baru saya nak terangkan tentang dia punya pantulan tersebut untuk ortografik ni, dia punya unjuran dia. It is all in on slides. Okey. Okey, boleh kelas saya teruskan Okey, so apabila kita lihat apabila objek ni diberikan, kita tahu dia ada pandangan sisi dan hadapan. Kalau unjuran ketiga, pandangan hadapannya adalah D dan B betul tak kelas? Pandangan sisinya adalah C dan A. Ini salah ni Ini adalah C dan A. Betul tak? Saya betul ke salah ni? Betul tak? Yang tu C dan A lah C dan A sepatutnya. Tu bukan D tu, silap tu So D dan B adalah pandangan hadapan. Yang ini pandangan hadapan Ini pandangan hadapan. Dan ini adalah dia punya pandangan sisi dia dia punya side. And then this is the front and then this is the top Yang ini dia punya top lah ataupun dia punya plan atau plan lah, kita panggil pandangan plan Jadi kalau kita pandang, kita boleh start daripada mana-mana lah yang kita nak. Kalau dia bagi ukuran contohnya, dia bagi ukuran sekian-sekian, kita nak start yang mana, ikutlah mana satu kita nak mula dulu kan. Yang mudah bagi kita, sama ada kita nak lukis yang ni dulu ke, yang ni atas ni dulu ke, terpulang tapi selalunya orang akan ambil pandangan hadapan dululah. Dia akan lukis pandangan hadapan, dia akan unjurkan sisi dan dia akan bawa titik-titik tersebut pindah ke atas contoh, yang ini adalah ketinggian, betul tak? Yang ini adalah ketinggian. Ini adalah hash sama pula dengan bawah ni Ini adalah ketinggian height so dia akan pindahkan ketinggian sisi tu, dia akan pindahkan sebab sama kan tinggi. Yang ini sama tinggi, dia pindahkan saja ke sebelah dan ada satu garisan dan selalunya dia akan bagi jarak lah, sama ada di sini atau di sini di sini ataupun dia bagi di sini, jarak keseluruhan ni dia akan bagi kedalaman kita panggil sebab dia adalah sisi kan. Itu adalah kedalamannya, dia akan bagi selalunya dia akan bagi, dan apabila dia bagi maka senanglah kita nak lukis dekat sini kalau dia bagi contoh yang ini adalah X dan Y, maka X tambah Y kita akan dapat sampai sinilah kedalaman dia kan. Kalau dia bagi yang panjang keseluruhan tu lagi senang cuma titik tengah tu lah kita kena tahu berapa sini. Dan daripada titik tengah tu, kalau kita tahu panjang X tersebut contohnya, kita dah tarik sampai sini kan, ni X. Contohnya ini adalah X. Panjang X dah tahu, ni Y tadi kan. Ni Y. Jadi panjang X dah tahu. Jadi X ini daripada pandangan pelan, kita dah boleh unjurkan ke atas. Ini dah unjurkan naik ke 45 degree, tarik ke kiri dan kita akan dapat titik yang inilah. Titik ini titik ini. Ataupun ni kalau saya boleh bulatkan, adalah titik ini. Adalah titik ini. Adalah titik ini dia pindah sebelah dia pindahkan begitu, dan juga titik-titik yang lain dan seterusnya. Begitulah kaedahnya, dipindah-pindahkan sama ada kita buat ke atas, turun bawah ke sisi, naik ke atas ke, terpulang ini contoh yang lain lah. Contoh yang lain menunjukkan dua pandangan ortografik bagi objek A. Dia dibagi maksudnya menunjukkan dua pandangan ortografik bagi objek A. Maksudnya ada satu pandangan sahaja yang tak dibagi.
Dia suruh lukislah balik kalau itu soalannya macam ni dia bagi 2, dia suruh tambah 1 kan. Kadang-kadang dia tak bagi semua, suruh lukis je balik daripada awal jadi kalau dia bagi 2 tambah 1, yang ini kita akan unjurkan. Macam biasalah, ni kita akan lukis macam yang saya ajar tadi buat border macam saya ajar tadi. Nak buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi buatlah macam saya ajar tadi supaya kita dapat center Ha. Uh, dan kita akan unjukkanlah. Sini dia bagi pandangan dua pandangan. Yang tak dibagi adalah pandangan sisi kanan sahaja. Apa yang kita akan buat kelas, kita akan unjukkan pandangan-pandangan tersebut lah. Dia unjukkan macam mana tu? Kita tengok macam mana dia dapat bentuk tu Yang ini contoh kalau dibagi macam ni, kita tahu ini adalah ni permukaan apa ni kelas? Ni permukaan apa ni kelas? Boleh namakan tak? Ini permukaan apa ni? Sisi. Sisi, pandangan sisi ke pandangan hadapan ke pandangan apa ni? Ni pandangan apa kelas? Cepat-cepat. Pandangan sisi doktor. Salah. Ni bukan pandangan sisi. Yang DB bukan pandangan hadapan doktor. Ha? DB, Ah, DB hadapan. ini hadapan. EF pandangan atas. AF pandangan atas. EF pandangan atas betul. AC pandangan sisi. AC pandangan sisi betul. AC ni pandangan sisi. Saya tanya yang ini, yang saya tunjuk ni. Pandangan Ah, hadapan doktor. Ni pandangan hadapan So maksudnya kalau itu adalah pandangan hadapan, ini adalah D, ini adalah B, betul tak? Ni saya tunjuk je, tak perlu lukis. Masa kita lukis jangan labelkan pula D, B semua tu tak perlu. Ni just nak tunjuk je ni E, yang atas ni E macam kawan kita cakap tadi, ini adalah F. Yang kita nak lukis adalah A dan C kita pandang dari situ A dan C kan. Sisi kanan dia kita tak nampak lagi. So macam mana nak lukis, apa yang kita akan buat nanti kan? Apabila kita dah setting kita punya tadi kat tengah, kita akan unjukkan ke 45 darjah kan? So ini kita akan tarik titik ni. Ni adalah kedalaman dia. Ni kedalaman dia ni kita pindahkan kedalaman dia turun ke bawah. Bawa ke tapak macam tu Ni semua titik-titik. Semua titik-titik yang ada point kena dipindahkan. Itu cara dia. Semua titik yang ada point perlu dipindahkan. Kat mana ada point? Kat sini ada point. Kat sini ada point. Kat sini ada point. Ni seolah-olahnya ni kalau dia selari maksudnya dia akan bertindan lah kan. Kalau dia tak selari maksudnya dia akan nampak. Dia akan nampak. Ini dengan sini dia selari maka dia akan bertindan. Dia akan nampak sekali saja walaupun nampak banyak. Ni pun ada point. Jadi kalau kita pusingkan dia pandangan dia sekurang-kurangnya kita akan nampak ada beberapa garisan. 1, 2, 3, 4 kan. Kita akan nampak yang ini, kita akan nampak yang ini, kita akan nampak yang ini, kita akan nampak yang ini. Betul tak kelas? Kan? Jadi kita akan nampak 1, 2, yang inilah. Titik yang atas tu kan. 1, 2. Sebab yang bawah ni selari kan. Dia tak nampak lah. Dekat atas tu tak nampak. Yang di bahagian atas tak nampak Sebab dia selari. 1, 2, 3, 4. Yang ni 3. Ni 3 lah. Ni 3. Ni 4. Sebab ni selari kan. Ni selari. Jadi dia tak nampak. 1, 2. Ni selari dengan bawah. Ni selari dengan bawah kan. Ni selari. Macam tu kan. Jadi ada 1, 2, 3, 4 lah. 4. Yang ini dia pindahkan ketinggian. Dia pindahkan sebelah. Ni ada point kan. Dia akan pindah sebelah. Macam itulah kaedah dia. Jadi dia akan dapat pandangan sisi. Boleh Ada yang tak faham ke lagi? Saya harap jelas Jadi yang ini mudah saja mudah saja. Kita nampak ada point aja, kita akan pindahkan dia. Ada point saja kita akan pindahkan dia. Dia macam tu kaedahnya. Kalau point tu bertindih, macam yang tadi tu kes bertindih kan. Ini sebab dia bertindih, sebab dia 90 degree dia bertindih, maka point tersebut dia akan hidden. Jadi bila dia pindah ke pandangan sisi dia akan nampak. Dia pindah ke pandangan pelan dia tak nampak, dia hidden. Dia hidden pada point yang di atas bila dia berada di pandangan pelan. Itu konsep dia dan kita tengok apabila dia ada angle, ni dah start ada jarak dah ada diberikan size diberi size.
Raja 6 menunjukkan pandangan hadapan bagi objek A. Kita kena hati-hati bila dia tunjukkan pandangan hadapan. Kadang-kadang kelas bila masuk exam dia tukar pandangan hadapan tersebut. Dia bagi pandangan hadapan arah lain pula kan. Pandangan hadapan bagi objek A, lukis pandangan atas dan sisi kanan bagi objek tersebut. Dia nak objek. Kalau begini kita boleh assume lah. Kita boleh assume ini adalah hadapan. Ini sisi kanan. Ini adalah dia punya pelan. Dia punya pelan. So apa dia akan buat adalah dia akan buatlah dia punya border tu. Jadi dia akan mula start off dengan dia punya pandangan hadapan. Ini kebiasaannya lah. Kebiasaannya kita akan buat dia punya pandangan hadapan. So pandangan hadapan adalah muka yang inilah. Kita akan nampak muka yang ini. Muka yang ini. Kita akan nampak muka yang ini. Jadi diterjemahkan dekat lukisan tersebut sebab dia dah bagi jarak dan saiz tu kan. Kita boleh lukis. Kita boleh kira dan kita boleh lukis. Kalau yang ini macam pelik juga macam pelik juga sebabnya jarak ni tak diberi ni dalam lukisan ni macam tak diberi jarak keseluruhan ni Ada ke kelas? Nampak tak? Dia bagi kat mana-mana point jarak yang ini. Ada ke? Siapa boleh bantu saya ni? Nanti you all nak refer nota ni nanti confuse tau kalau nota ni salah sebab tu saya kena sebut sepatutnya kalau nota ni dia nak lukiskan pandangan hadapan tu dia kena bagi kita jarak kelebaran kita panggil ni kalau itu ada hadapan ini kita panggil jarak kelebaran ni dia kena bagi. Sekarang ni dia bagi jarak yang ini 50 tapi dia tak bagi jarak sampai hujung ni kan. Sepatutnya dia kena bagi. Soalan ni bersilap ni Dia kena bagi jarak kelebaran tersebut barulah kita boleh lukis pandangan hadapan. Okey, katalah dibagilah dia bagi dia dah lukis macam ni dia akan unjurkanlah. Dia akan unjurkanlah macam yang saya buat tadi tu. Kadang kita confuse. Kita kena identify lah betul-betul kita punya lukisan tu Jadi dia unjurkan pandangan pelan dahulu Pandangan pelan adalah pandangan yang kita pandang daripada atas ni lah. So bahagian-bahagian yang nampak tu kita akan transferkan dia Ada setengah tips ada setengah orang dia akan buat dia unjurkan bucu tepi dahulu dia akan unjurkan bucu yang tepi dahulu dah dapat bentuk tepi tu baru dia unjurkan yang tengah-tengah Ada setengah dia buat begitu Kita unjurkanlah titik-titik pertemuan tersebut. Dia akan overlap. Kita boleh bayangkanlah sebenarnya pandangan tersebut. Mana yang nampak. Jadi kalau kita lihat semua bucu-bucu ni dia akan muncul. Kalau kita pandang daripada sini ada beberapa bucu yang kita akan nampak. Contohnya yang ini Ini kita nak buat pandangan sisi kanan kita akan nampak bucu yang ini. Yang belakang tu tak nampak sebab dia selari kan. Kita akan nampak bucu yang ini. Kita akan nampak bucu yang ini. Kita akan nampak bucu yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini nampak tak kelas? Ni nampak tak? Sisi kanan. Nampak tak bucu ni? Tak nampak Yang ini nampak Yang bawah sana pun akan nampak. So kita akan ada berapa titik tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 titik. 1, 2, nanti kiralah kiralah. Nanti kita akan nampak lah. Inilah bucu-bucu yang kita akan nampak tu akan reflect dekat sini Akan nampak dekat sini. Dan barulah dah selesai ni baru kita ada setengah orang dia siapkan dulu baru dia unjurkan ikutlah mana yang kita selesa. Apabila kita melukis kalau kita rasa pening dengan garisan binaan tu banyak sangat buatlah satu-satu tapi somehow bila nak unjurkan memang kadang-kadang kita kena unjurkan keseluruhan sebab kadang-kadang kita tak tahu kelebaran tu kan kita terpaksa tarik daripada pandangan-pandangan yang lain pandangan-pandangan yang lain baru kita akan dapat dia punya saiz dia saiz dia. Contoh kalau macam ni tadi pandangan nak start off pandangan hadapan tak ada saiz. Tak cukup pula saiznya kan. Mungkin ada pandangan-pandangan yang boleh bantu kita untuk dapatkan kelebaran tersebut. Jadi buatlah pandangan-pandangan yang tu dulu dan kita unjur-unjurkan lah. Ini contoh yang lain lah. Ni tak payahlah saya tunjuk bagaimana dia unjurkan tu. Okey, ni saya tunjuk contoh yang seterusnya ni kalau diberi bulatan. Masalahnya kelas, apabila diberi bulatan, bulatan dia tak ada bucu, tapi perlu dilukis. Macam mana tu? Bulatan ni dia tak diberi bucu, tapi ianya perlu dilukis, Jadi apa yang selalu kita buat apabila kita berdepan dengan situasi ni, apabila kita tengok pada pembelajaran yang lepas, bila kita ada curve ataupun bulatan, sama ada curve ataupun bulatan,
kita akan wujudkan titik-titik imaginary pada permukaan bulatan tersebut. Bukan pada permukaan pada lengkok bulatan tersebut ataupun pada lengkok tersebut kita akan wujudkan titik-titik imaginary ataupun titik-titik bayangan lah. Saya namakannya saya tak tahu istilah yang betul ke tak tapi itu adalah titik-titik bayangan kita. Jadi apa yang kita akan buat tetap sama, kita akan bahagikan dia kepada 4 bahagian. Bahagian yang kita boleh lukis, kita akan lukislah. Memandangkan benda ni adalah berbentuk silinder, kalau kita lihat pandangan hadapan dia, yang ini kan, yang ini berbentuk silinder, pandangan hadapannya adalah kotak. Kita tengok dari depan, dia akan jadi kotak. Ini bucu dia yang terakhir ni kan, dia akan jadi kotak. Yang ini. Ini kalau kita tengok daripada depan, dia akan jadi kotak macam tu kan. Sebab tu dia jadi kotak sini. Tetapi di sini, apabila ianya adalah silinder, bila kita buat garisan binaan tu, kita kena tunjukkan ini adalah garisan penengah. Ingat kita pernah belajar dulu kan, jenis-jenis garisan penengah. Kita lukislah buat garisan penengah ni, yang ni. Buat garisan penengah menunjukkan ianya adalah silinder. Walaupun kita pandang daripada hadapan dia kotak, tetapi orang awam ke orang yang belajar teknikal, bila dia pandang je lukisan ni, dia tahu ini adalah silinder. Walaupun daripada depan nampak, tak siap lagi lukisan ini, tak nampak ni. Ni tak nampak langsung ni, yang sebelah kanan ni tak nampak. Tapi bila kita tunjukkan lukisan pandangan hadapan, ada garisan penengah di sini, macam tu, kita tahu itu. Ini adalah silinder, walaupun nampak kotak. Alright. Itu jangan silap. So ini kita akan nampak bahagian itu. Yang ini pun kita akan nampak. Yang ini pun kita akan nampak. Yang ini kita akan nampak lah. Permukaan ni kita akan nampak. Tapi ni kenapa setengah terputus ni? Adalah titik yang ini. Titik yang ini. Ni. Titik ini. Dilukiskan kat situ. Kemudian dipindahkan lah. Macam biasa. Dia unjurkan ke atas. Unjurkan ke bawah dan sebagainya. Tapi memandangkan ini adalah bulatan, tak ada masalah. Ni bulatan tepat kan? Jejarinya sama. Ni jejarinya adalah 30. Ni dapat pusat dia. Ni kan? Dapat saja pusat dia ni. Dia boleh terus buat 30 ke atas tu. Dia pindahkan ke bawah kan? Ni kan tadi saya dah sebut kat you all buat 1 kali 1 cm tu kan? Naik 30 ke atas ni dah boleh buat bulatan. Ni naik 30 sini. Dah boleh buat satu bulatan di atas. Dan kalau kita pandang daripada sisi kanan pun, bulatan tersebut tetap nampak petak. Jadi tak ada isu. Dia akan jadi petak. Cuma kita ada garisan ni lah. Garisan penengah ni pada bahagian pandangan sisi hadapan. Ini senang. Titik-titik tu tak perlu diwujudkan. Sebab senang. Senang nak buat. Bulat tu dekat pandangan pelan. Tetapi apakan daya kalau bulat tersebut wujud pada pandangan yang lain. Ini mudah lagi pada saya. Yang ini adalah pada pandangan pelan juga. Bulatan tersebut boleh dilukis dengan mudah. Kalau dia berada di pandangan hadapan ke, di pelan ke. Tapi kalau dia menyengit aja kita akan masalah. Ini mudah. Ini pun sama mudah juga. Cuma yang ini dia tak bagi tahu ini bulatan. Dia tak bagi tahu ini bulatan. Dia tak ada jejari. Maka yang ini mungkin adalah curve. Jadi kalau curve. Ini bulatan ke curve? Okey. Ini saya rasa dia anggap bulatan juga ni. Tunjuk beberapa contoh ni. Ada unjurkan. Saya tengok yang lebih kompleks sikit lah. Ini apabila ada sudut. Ini apabila ada sudut. Sekejap. Ini dah kompleks juga sebenarnya. Yang ini ini contoh yang ni kan. Kalau kita dapat satu unjuran yang ada curve. Ada curve. Ini kita dah buat ni kan. Kita buat bahagi 4 tadi. Dia buat 45 degree. Kemudian dia buat yang pertama sekali dia buat titik tengah. Dia kata yang bawah tu adalah apa tu? Dia lukiskan dulu tu. Oh itu adalah separuh. Itu adalah suku bulatan sebenarnya. Suku bulatan. Mungkinlah, saya tak tahulah macam mana dia tahu tu suku bulatan. Oh mungkin ini objek yang diberi. Sorry. Objek yang diberi. Kemudian yang atas yang hitam tu adalah objek tu dah dilukis, dah diberi. Kemudian diturunkan ke bawah. Kalau kita lihat dia letak ada beberapa point pada bulatan tersebut. Dia wujudkan titik-titik imaginary yang saya sebut tadi. Dia unjurkan ke bawah. Kita tengok dia unjurkan kan. Walaupun daripada sini nampak macam incline surface je lah. Daripada arah sini nampak macam incline surface kan. Sebab tu dia incline macam tu je. Tapi apabila nak lukis ke kanan, pandangan sisi hadapan sisi kanan yang ini,
Maka titik-titik ni tadi dia kena pindahkan. Titik-titik bayangan ni tadi, the imaginary point tu, dia kena pindahkan. Dan dia kena overlap, baru dia tahu dekat mana curve tersebut berada kan. Ni dia pindahkan, barulah dia boleh kita pakai French curve kita tu tadi, kita buatkan lengkung dia. Jadi macam tu jadi dia akan jadi susah kalau dia permukaan tu bulat senang tapi kalau dia tiba-tiba dia incline macam ni dan dari bentuk-bentuk yang incline macam ni, kalau kita pandang wah ni tak boleh lukis bulat terus ni maka kita perlu pindahkan titik-titik dengan mewujudkan titik-titik bayangan dekat situ dekat atas titik tersebut untuk kita pindahkan. Okey, faham tak kelas? Setakat ni faham tak? Boleh follow tak? Boleh. Boleh mudah saja kan. Ada yang tak boleh follow? Jelas faham Alright. Sebab kita belum try lagi, nanti dah try nanti mungkin kita akan ni lah, kalau ada isu kita boleh nyatakan lah jadi begitu ni dah, dia dah start advance untuk jarak antara imaginary point tu jarak, okey, apa soalannya tadi? Sekejap saya buka. Mana tadi? Untuk jarak imaginary point tu jarak kena sama. Tak semestinya. Kita boleh wujudkan kat mana-mana saja atas titik tu tapi dia mesti kena unjurkan lah. Dia mesti bersilang pada titik yang sama. Kalau kita letak kat sini ke kan, lagi banyak sebenarnya lagi precise, tapi akan menyulitkan kita sebab dia akan mewujudkan terlampau banyak garisan kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5 memang boleh. Memang akan dapat betul-betul nak dapat bentuk curve tu kan. Tapi buat apa susah-susah Kita just nak panduan sahaja untuk kita lukis. Cukuplah macam ni ditambah dalam 2, 3 sahaja kalau saya akan letak berkadaran lah. Mungkin dekat sini 1, 2, 3. Sebab dia punya curve tu nanti kita akan lukis guna French curve jadi kita cuma perlukan panduan saja untuk dapatkan curve tersebut. Jadi terpulang kita nak lukis beberapa, 2, 3 memadai lah ikut saiz objek kita. Dia tak ada peraturan yang khusus mesti berjarak 0.2 mm ke setiap titik, tak ada sebab tu saya sebut dia garisan bayangan ataupun titik bayangan titik-titik bayangan. Kalau dia curve je, wujudkan titik-titik bayangan tersebut untuk bantu kita sahaja sebenarnya sebab ini kalau dia ada bucu, ingat saya cerita tadi kan, kalau ada bucu setiap point ataupun setiap bucu tersebut perlu dipindahkan. Tapi kalau dia tak ada bucu, kita wujudkan bucu walaupun bukan bucu lah kita panggil kita wujudkan so called bucu tadi pada curve tersebut untuk kita pindahkan. Itulah tujuan dia kenapa saya terangkan begitu tadi pada awalnya supaya kita jelaslah. Ini pun dah advance lah. Dah advance sikit Dia dah bagi satu bentuk. Bawah tu diberi yang hitam tu diberi pandangan hadapan. Mungkinlah. Ini sebab tu saya nak bagi latihan pun susah dia bagi. Kemudian yang ini pandangan sisi kanan Ini pandangan hadapan. Ini sisi kanan. Ini pandangan pelan dia adalah di atas ni lah. So kalau kita tak berapa nak confident kelas, kita tak berapa nak confident, tak tahu macam mana nak bayangkan nak lukis terus takut ambil satu kertas kan, kita bayangkan dahulu, buat macam ni untuk sudut ketiga, bayangkan hadapan, sisi kanan dan juga dia punya pelan. Kita bayangkan bagaimana agaknya kejadiannya kalau kita pandang daripada atas, sisi kanan dan juga hadapan. Selepas kita bayangkan, barulah kita lukis kalau tak diberi semualah, barulah kita lukis semula. Jadi kita dah ada dia punya panduan Mungkin kita punya bayangan tu tak tepat. Contoh kadang-kadang pelajar dia confuse. Contoh lukisan yang ini objek ni. Bila ada curve di sini curve ni daripada pandangan hadapan memang nampak curve Ni pandangan hadapan ni pandangan hadapan ni memang nampak curve. Di sinilah. Yang ni. Kita akan nampak curve, betul tak? Tetapi dia akan confuse tiba-tiba. Sisi kanan ni ada curve ke tak ada curve sebenarnya kita macam kita akan in doubt lah sekejap kita. Ada curve ke tak ada curve sebenarnya jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena, mungkin kita lukis mula-mula tu mungkin ada curve kot, macam tu sikit kot. Macam tu sikit kot. Ada macam curve sikit kot macam tu. Kita mungkin akan agak-agak macam tu. Tapi kalau orang yang dah tahu kalau benda ni selari dengan belakang ni kan, ini selari permukaan saya, maka tak ada curve lah. Curve tu hidden curve tu takkan nampak, dia akan jadi garisan lurus. Mungkin kalau kita tak pandai nak bayangkan, mungkin kita akan
terfikir mungkin akan ada curve code kat situ macam tu Ha. Jadi kita kena hati-hatilah kelas apabila diberi lukisan tersebut Kena pandai membayangkan Ha, saya tak risau lukis sebenarnya. Saya kalau lukis ni saya tak risau. Saya risau kita punya bayangan. Bayangan kita mempengaruhi kita punya lukisan Ha, patutnya ada curve ni itu je yang saya risaukan. Nak lukis saya tak risau. Saya rasa semua orang boleh melukis. Unjuran ortografik ni. Cumanya kita punya imajinasi tu mungkin akan mengganggu kalau kita salah lah. Berimajinasi ni bentuk-bentuk yang pelik lah. Yang lain-lain unjuran-unjuran. Saya akan bagi PowerPoint ni nanti Ini unjuran-unjuran dia lah. Kalau incline surface pun mudah. Cumanya kalau curve, kita akan tengok lah. Dia pindahkan titik kan. Macam saya cakap tadi kan. Dia wujudkan titik-titik tu. Dia wujudkan kat sini dulu sebenarnya Ini sebabnya objek yang dia bagi kan. Dia letak 3 titik saja memadai. Dia pindahkan ke kanan. Dia pindahkan ke atas. Atas ni dia buat last saya rasa ni Dia akan pindahkan ke kanan. Ini unjuran sudut pertama ke ketiga ke berapa ni? Ini unjuran sudut ke berapa ni kelas? Ada bagi tahu ke tu saya punya Webex ni mengganggu tulisan dia tu. Pandangan ketiga. Ha. Pandangan sisi kanan ni ketiga ke? Ketiga tapi kita tengok dia punya pelan tu dia lukis dekat sini ni. Pandangan sisi kanan bagi satu objek A. Lukiskan pandangan atas dan hadapan bagi objek tersebut. Tunjukkan garisan unjuran. Ni sudut ketiga juga cuma dia lukis sebelah kanan Dia lukis sebelah kanan sini. Tapi macam pelik. Kenapa dia tak lukis kat sini macam pelik juga Sisi kanan sekejap Oh, okey. Sekejap. Sisi kanan dia. Ni pandangan hadapan dia kan. Patut dia lukis kat sini ni. Apa hal dia lukis kat sini ni? Macam pelik pula Nanti kau tengoklah balik sepatutnya dia macam ni Dia unjurkan ke situ Okey. Kalau kes yang macam ni kelas kes yang macam ni ada dotted line. Dotted line tu apa kelas? Maksudnya apa? Garisan tersembunyi. Ya, garisan yang tersembunyi ada satu garisan yang tersembunyi. Kalau ini adalah pandangan hadapan dia pandangan hadapan dia ada satu garisan yang tersembunyi di belakang iaitu garisan ini kan. Jadi incline surface ni kan. Ni bucu ni sepatutnya nampak kan. Jadi bila pandang hadapan bucu tersebut tak nampak, jangan tak lukis. Kalau ada bucu yang tak nampak maka bucu tersebut perlu dibuat dotted line. Kalau dia garisan penengah dia kena buat bentuk garisan penengah tu lah. Kalau dia garisan tersembunyi, kena buat garisan tersembunyi tersebut. Sama juga kalau dia wujud dekat atas ni pun sama, kena lukis garisan tersembunyi tersebut. Kalau di sisi kanan ada garisan tersembunyi pun sama juga, kena lukis garisan yang tersembunyi tersebut. Okey? Jadi itu kena hati-hatilah. So jadi dalam unjuran ortografik ni kena hati-hati kalau dia ada garisan penengah, kalau dia ada garisan tersembunyi, dan kalau dia tadi kita kata apa? Kalau dia ada bentuk curve kita kena buat imaginary line, imaginary point tu kan. Itu yang kita kena hati-hatilah apabila kita membuat unjuran ortografik. Garisan tersembunyi selalu orang terlupa nak lukis. Dia tak nampak kan? Tak nampak. Nampak yang ini je kan. Memanglah nampak yang ini. Belakang tu ada satu line lagi sepatutnya. Kena lukis. Ni tak ada apalah ni. Macam mana saya nak bagi latihan ni? Kita tengok sampai habis boleh lah. Saya rasa kita boleh reka soalan kita sendiri ni. Sekejap Okey, sebagai latihan sebagai latihan kelas, kita tengok yang banyak sikit. Sebagai latihan, tolong tengok yang nombor 19 ni okey kot dia ada curve. Tapi masa lukis yang ini, you all buat je lah curve ni, suka hatilah size dia jarak tu tak payah nak ambil kira sangat, lebih kurang saja. Kita lukis ni, curve ni kita just lukis je lah pakai French curve tu kita dapatkan bentuk objek kita.
Kemudian kita akan unjurkan lah. Kedalaman ni bolehlah ambil saiz 75-50 tu. Kita just agak lah. Kalau dia punya kelebaran 75 ni mungkin kedalaman 75 ni mungkin kelebaran dia pun lebih kurang lah dalam 75-80 juga ni dia punya kelebaran. Ni kedalaman dia kan. Just lukiskan ni ikut kita punya spek kita lah masing-masing lukiskan. Jarak yang ini belasah je lah. Ambil lah beberapa sentimeter daripada lukisan tersebut. Kalau kita ambil 75 ni mungkin tak tahulah, mungkin 20 ke berapa jarak ni cubalah kita buat sedikit latihan. Nombor 19 ni rekod ni tolong rekod ni, jangan lupa Kang nombor 19 ni sebagai kita punya, di sini ada incline surface dan ada curve ada incline surface dan juga curve. Ni satu. 19 ni kita cuba buat. Sekejap saya scroll sekejap ada tak yang tersembunyi. Yang ini hidden satu lah kita try buat yang hidden. Yang ada hidden satu. Ni nombor berapa ni? Mana tadi? Allahu Akbar. Nombor 19 satu. Ya Allah. Sekejap saya discard dulu. Okey. Yang ini satu. Yang kedua kita try buat yang ni nombor 18 18, 19. Satu lagi saya nak bagi bulatan. Sekejap. Satu lagi bulatan. Kita buat yang ini. Yang ini. Nombor 10 ni kita cuba buat nombor 10. Nombor 18 dengan nombor 19. Ukuran tu kita buat bebas. Seolah-olahnya maksud saya bebas tu apa? Dia punya garisan pandangan hadapan tu dimensi tu kalau dia tak bagi, kita lukis je lah ikut lebih kurang bentuk macam ni. Kita unjurkan pandangan hadapan dengan pandangan sisi dia. Boleh kelas? Sorry, pandangan pelan dan pandangan sisi kanan dia Boleh kelas macam tu? Boleh doktor. Okey. So mudah saja. Saya nak semua elemen tu kita try. Kita buat tadi nombor 10 untuk bulatan yang mudah bulatan yang mudah. Kita buat nombor 18 dan kita cuba buat nombor 19. Dah cukup 3 sahaja. Boleh? Saya nak semua orang try elemen-elemen yang ada tu. Dia ada incline, ada curve, ada bulatan dan juga hidden line. Okey. Saya rasa setakat tu sajalah saya punya penyampaian untuk hari ni. Ada soalan tak kelas? Ada soalan? Tak ada doktor. Tak ada semua jelas Okey. Jelas Bagus. doktor. Alright. So kalau jelas kita cuba selesaikan masa berbaki ni dalam pukul 8. Okey, untuk makluman saya sebenarnya daripada hari tu cakap nak buat test. Kelas kita dah cover sebenarnya sampai tangent tapi sebab kita ada beberapa section nak buat test tu kena buat sekali sebab set soalannya tu satu untuk semua kan. Jadi terpaksalah kita bersabar dulu. Kita tunggulah sampai masa yang sesuai. Terutamanya ada rakan-rakan kita yang dilanda banjir baru ni juga kan. Mungkin dia nak kena buat persediaan dari segi talian internetnya dan sebagainya. Nanti kita akan maklumkan pada satu masa yang sesuai lah. Kita akan buat malam untuk test tersebut. Kelas kita jangan sampai terlupa pula dah lama sangat nanti dah terlupa pula. Tolonglah semak-semak sesekali, tengok balik lukisan. Lukisan tu saya tak kutip, ada dengan you all lukisan-lukisan latihan yang kita buat. Yang saya kutip tu semua soft copy lagi kan. Jadi tolong tengok, tolong rujuk balik. Terutamanya tangent. Saya cukup risau kalau subjek tangent tu saya suka topik tangent tersebut. Saya suka. Dan juga saya nak ingatkan kita dah menghampiri, kita dah lebih daripada separuh semester. Ada tugasan-tugasan lain yang saya bekalkan pada awal semester itu. Yang itu jangan kita lupakan. Kita cubalah buat sikit-sikit mana yang patut sehinggalah apabila kita minta submit nanti, jangan kita berkumpul semua tugasan kita di hujung. Kita dalam keadaan kecemasan pula ketika itu.
Jadi saya mengingatkannya lah, bukan subjek saya saja. Tengok subjek-subjek kita yang lain, mungkin pensyarah tak ingatkan dia punya tugasan-tugasan yang kena buat, tak kena buat, bila nak hantar dan sebagainya itu. Kita tengok balik CI kita, apa benda yang kita kena buat. Pensyarah semua dah bekalkan CI tak silap saya. Tolong tengok balik apa benda kita kena buat, sit down, ambil masa dan cuba kita selesaikanlah tugasan kita sebelum semester berakhir. Saya sebut ni sebagai sebab saya penyelaras saya penyelaras, takut apa tu, walaupun bukan penyelaras, ni kelas apa, SHPH ke SHPQ, saya pun dah tak ingat ni kelas apa ni. ha SHPJH. SHPJH, walaupun saya bukan penyelaras SHPJ tapi saya ingatkanlah sama-sama kita cuba selesaikan tugasan kita, terutama yang duduk rumah ni lah. Risau ni yang duduk rumah terlupakan kan. Itu saja. So 3 lukisan tu tolong hantar sebelum minggu hadapan. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil masa yang berbaki ni untuk selesaikanlah. Alright. Waalaikumsalam doktor. Terima kasih. Terima kasih, Sama. Doktor. Um,